Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur juga. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita satu nafas untuk menyambung hidup kita buat hari yang seterusnya. Mudah-mudahan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ni dapat kita gunakan ke arah apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 188 yang kita dah baca semalam, tapi kita ulang balik dari juzuk yang kedua, muka surat 29. Kita ulang balik yang kita baca semalam, sebab semalam tak sempat nak tadabbur ayat tu. Kita habiskan ataupun kita tamatkan bercerita tentang Ramadan dan iktikaf di dalam Ramadan. Jadi hari ini kita sambung ataupun kita ulang apa yang kita baca dan kita tadabbur, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung dan tidak terhenti. Sehingga saat ini setiap nafas yang kita hirup udaranya, setiap darah yang mengalir pada urat dan salurannya, setiap degup jantung yang berdegup pada detik dan saatnya, yang ada pada tubuh kita, setiap kelipan mata, setiap bait-bait kata, semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi nikmat yang ada di keliling kita dari pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan, kesihatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung semua nikmat yang Allah bagi, tak terhitung. Jadi tidak ada puji yang lebih layak melainkan kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu ucapan yang Allah ajarkan kepada kita sendiri untuk sebut dan ucap. Sebab tu kalau nak guna bahasa kita, saya dah sebut banyak kali, kalau kita nak guna bahasa kita untuk puji Allah, tak terpuji kita. Kerana terlalu agungnya Allah Azza wa Jalla untuk kita puji Dia dengan bahasa kita. Sebaliknya, alhamdulillah, Allah bagi kepada kita satu lafaz. Kita tak kata asyukrulillah, tak sebut begitu. Allah Ta'ala kata alhamdulillah. Ada kalau kita bahaskan dalam tafsir, perkataan alhamdu itu sendiri ada padanya syukur, ada padanya puji, ada padanya puja. Terima kasih ya Allah tu bukan sekadar terima kasih. Bila kita kata alhamdu, termasuk terima kasih. Jadi kalau kita kata terima kasih ya Allah, nak ajar budak-budak tu boleh lah. Tapi bila kita dah besar ni, ataupun budak-budak tu pun kita dah boleh ajar dah, apa saja nikmat yang kita dapat, kita kata alhamdulillah. Sebab apa? Sebab lafaz tu datang dari Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam hadis qudsi atau dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Perkataan subhanallah dan alhamdulillah tu memenuhi antara langit dan juga bumi. Ini besarnya, agungnya kalimah tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap beri kepada kita nikmat, terutamanya nikmat Al-Quran. Kita baca dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala kata alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Maksud dia apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran. Jadi antara nikmat yang paling besar untuk kita dan wajib kita syukuri nikmat itu ialah nikmat Al-Quran. Nikmat Al-Quran ni antara nikmat yang paling besar, sehingga Allah Ta'ala suruh kita baca dan puji Dia di atas turunnya Quran. Maknanya nikmat besar, sehingga Allah Ta'ala kata dalam Quran begitu. Kalau sekadar benda nikmat kecil, tak ada lah Tuhan kata. Sebab Quran itu kitab yang maha agung, kitab kalam daripada yang maha agung. Memanglah kita dapat 10 sen pun kita syukur, tapi tak adalah disebut dalam Quran kalau tu. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Dalam Quran ni banyak kalau kita kumpul ke alhamdulillah tu. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah, pertama alhamdulillahi rabbil alamin.
Kerana Allah pentadbir, pemilik alam semesta. Mujur, syukuri Allah. Sebab matahari itu berjalan dengan kehendak Allah. Bulan itu beredar dengan kehendak Allah. Hujan, kemarau, sungai, gunung, semua benda berlaku. Jadi makmurnya alam ini kerana ada pentadbiran yang maha agung, sehingga tidak bertembung antara bulan dan matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari pun beredar pada paksi dia. Allahu Akbar. La syamsu apa tu? Tak mari dah ayat tu. Sabiqun nahar tu. Syamsu wal qamar. Tak ingat dah pula dah. Tak mari ayat. Tapi nak ayatnya, matahari tak akan bertembung dengan bulan. Bintang-bintang ada berbilion atas angkasa, tapi tak ada bertembung antara satu sama lain. Jadi kita kata alhamdulillah Allah tadbir alam ini. Sebab tu kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah kerana dia cipta langit dan bumi. Kita pun boleh duduk sini. Kalau dia tak buat bumi ni, lagu ni, nak duduk mana kita? Nak cari planet mana kita nak pergi duduk? Kita tengok dalam cerita komik lah, macam mana, macam-macam makhluk asing ni pilih cari mari ke bumi ni sebab nak duduk di bumi. Alien konon-konon je lah. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala jadikan bumi untuk manusia, dan manusia hidup dengan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada bumi ni, nak pergi duduk mana kita? Nak pergi cari planet Marikh, air pun tak ada. Nak pergi duduk mana kita kalau tak ada bumi ni? Jadi Allah Ta'ala suruh kita puji dia sebab dia cipta langit bumi. Dan antara nikmat yang Allah suruh kita puji dia ialah nikmat Al-Quran, macam surah Kahfi yang kita sebut tadi. Jadi sebab itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebutlah banyak kali dan tidak pernah puas untuk kita sebut, kerana kita tahu Allah sangat suka dia dipuji, dan kita juga tahu memang berhak pun Allah dipuji, dan kita juga tahu bahawa kita ni sebenarnya memang wajib memuji kerana kita adalah pihak yang menerima tanpa balasan sedikit pun yang kita bagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara yang kita hirup tak bayar, darah kita mengalir tak bayar, buah pinggang kita tapis tak bayar. Kalau lah orang tu rosak buah pinggang satu je, nak pergi buat dialisis, kena pergi 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Satu dialisis berapa kos dia? Katalah satu kali dialisis 300, satu sesi. 3 kali seminggu 900. Sebulan kali 4 berapa? 3,600 sebulan. 3,600 sebulan untuk dialisis saja, untuk kos buah pinggang kita saja. Tu bukan function siapa macam buah pinggang, tu panggil artificial ya. Kita pun kena cuci, semua kena darah, tak boleh nak buat kerja berat macam lain dah, tak ada. Sebab buah pinggang ni dia punya function lagi hebat daripada mesin dialisis tu. Tapi kita tak pernah bayar kepada Allah harga buah pinggang kita. Paru-paru kita, Allahu Akbar, duk seduk hembuh, seduk hembuh. Kalau nak bayar harga paru-paru berapa? Jantung kita tu hak duduk darah, duk ngalir, duk pam darah. Orang sanggup bayar puluh-puluh ribu kerana nak rawat jantung yang tersumbat. Dan kalau dia tahu dah dia nak mati, berjuta pun dia sanggup bayar untuk buat bypass ke apa. Kalau tak ada ni memang jantung apa. Hati orang tunggu penderma organ, siapa kuning ni. Bila tak ada hati, bila hati dia rosak,
Jadi semuanya ni Allah bagi kepada kita nikmat percuma. Yang wajib kita syukuri. Sebab tu saya kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak cukup kita kata. Kalaulah tidak kerana Allah ajar kepada kita kalimah Alhamdulillah, kita pun tak reti lagu mana nak puji Allah. Kerana terlalu agungnya Allah, terlalu besarnya nikmat dia, dan terlalu wajib, sangat-sangat wajib atas kita untuk mensyukuri nikmatnya. Jadi sebagai tanda syukur kepada Allah, bila Allah Ta'ala suruh kita puji dia dengan nikmat Al-Quran yang dia bagi, maka kita bacalah Quran, tadabburlah makna dia, dan istiqamahkanlah diri untuk melazimi majlis Al-Quran. Sakit orang pun kena buat kelas juga. Pasal apa? Nikmat Quran tu lah. Bukan sebab kita betul hari ni sakit orang dah. Tapi nak ayatnya, kalau telah kerana nikmat tu besar dengan halangan yang sedikit, kita kata halangan tu berbaloi untuk kita, orang panggil kita hadapi. Kerana nikmat yang kita nak dapat itu lagi besar daripada halangan yang kita nak hadapi. Macam-macam kita memang ujian untuk istiqamah dalam Al-Quran, dalam tadabbur Al-Quran, dan dalam ilmu, mencari ilmu ni memang macam-macam ujian. Tapi kerana yang kita nak dapat tu berbaloi. Orang pergi menyelam dalam laut nak dapat mutiara, padahal sebutir je mutiara. Menyelam dalam laut, tahan nafas dan sebagainya, dapat sebutir mutiara, puas hati. Sanggup dia walaupun begitu. Orang bangun pukul 4 pagi, pasal lampu jalan dengan ular sawa, ular berapa, rimau berapa, sebab nak toleh getah, nak dapat titisan susu getah. Sanggup tak? Sanggup. Orang pergi kerja ni kadang-kadang bangun pagi lagi tu, hadapi jam. Kalau lupa jangan nak cerita lah noreh getah tu. Tak ada sini. Lama dulu ada lah Belah-belah Ampang ni memang kawasan getah dulu. Sebab tu ada Risdah pun sini, Rabut Institut pun sini, memang kawasan getah sini dulu. Orang cerita lah, saya tak tahu, mungkin orang-orang awal sini dia tahulah. Tapi nak ayatnya kalau di kampung boleh cerita gitu. Kalau di bandar, orang sanggup redah jam. Ni naik kereta ni daripada Ampang pergi kerja ni, Shah Alam, jam sejam lebih naik kereta, semata-mata nak cari rezeki pak kerja. Ada daripada Ampang ni pergi sampai ke Banting demi mencari rezeki. Jadi kita ni kata Allahu Akbar, Quran tu lebih aula, lebih utama, lebih patut kita berpayah-payahan padanya, kerana nikmat Al-Quran lagi besar daripada nikmat segala-gala ataupun nikmat dunia yang kita nak cari. Sama juga dengan solat berjamaah. Kata Nabi SAW, kalaulah mereka tahu apa yang ada fil atamati wal asya, pada solat subuh dan solat isyak, nescaya mereka akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Solat berjamaah tu sah. Solat jemaah maknanya tempat masjid tu tempat azan dikumandangkan. Masjid lah kita kata. Waktu saya kata baca amal, kalau kita nak sembahyang sini, azan kat sini. Jadi pagi-pagi lah ni alhamdulillah tadi pun dia azan, supaya kita jadikan dia tempat yang dipanggil padanya orang solat. Okey. Tapi biar tempat yang memang kita niatkan lah. Kalau di rumah kita tu lain cerita. Sebab tu kita kata biarlah kita ni dalam hidup cari benda yang berbaloi untuk akhirat kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita dengan majlis ilmu Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang sama ada yang hadir ataupun yang online, kita baca kepada ayat yang kita terus atau kembali kepada ayat yang kita baca sedikit tadi, iaitulah ayat dari 188 surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu makan, yakni atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Wala ta'kulu, jangan kamu makan amwalakum, dan harta kamu, bainakum, sesama kamu, yakni di antara kamu, harta orang lain yang ada di antara kamu, bil batil, secara batil. Secara batil tu secara salah lah. Macam mana ambil harta secara batil? Macam-macam lah. Bila benda yang tidak diizinkan oleh Allah lalu kita ambil, jadilah dia batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kamu pula menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa. Itakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui salahnya. Engkau mengetahui salahnya. Baik. Ayat ni mudah-mudahnya kita cerita pertama larangan memakan harta secara batil. Faham? Itu tahu belaka tu. Yang kedua dalam ayat ni, larangan mengadu kepada pemimpin atau penguasa untuk menghalalkan apa yang haram. Maknanya dia tahu duit dia ni haram, tapi dia pergi halalkan dia di sisi pemimpin. Macam mana? Dengan rasuah, dengan macam-macam, mungkin dengan kata-kata. Jadi pemimpin tu percaya. Zaman dulu zaman dulu tanah ni tak ada geran, bagi contoh. Dia pun kata ni tanah saya ni. Orang tu kata memang tanah saya. Hak mari, hak mana betul tak tahu. Akhir sekali tuan sebenar ni, oleh kerana dia tak pandai bercakap, hak mari mengaku ni pandai bercakap, dia pergi jumpa dengan hakim, pemimpin, atau dia pergi qadi, mahkamah, dia pandai cekelentung, akhir sekali dapat kat dia. Contoh. Itu juga mengambil harta secara batil. Dia tahu benda tu. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi. Dia tahu perkara tersebut, ataupun dia tujuan dia mengambil harta manusia secara batil, dan dia tahu benda tu berdosa. Wa antum ta'lamun, dan dia tahu benda tu salah. Maka ada larangan dalam agama untuk kita mengambil harta secara salah, dan juga ada larangan daripada agama untuk merasuah pemimpin untuk menghalalkan apa yang haram, ataupun kalau tak bagi duit rasuah, kita sebut rasuah ni, bagi duit, ataupun dia dengan kebijaksanaan dia melakukan tipu daya sehingga akhirnya sesuatu yang bukan hak dia jadi hak dia. Maka ada larangan dalam agama dalam perkara tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata para ulama tafsir, qalu, seperti mana Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Ikrimah, Al-Hasan al-Basri, Qatadah, As-Suddi, semua ni ulama-ulama tafsir, mereka mengatakan la takhasam
wa anta ta'lam annaka zalim. Janganlah kamu mengadu seandainya kamu tahu bahawa kamu sebenarnya bersalah. Kalau ikutlah hukum Al-Quran ni, jangan kamu mengadu kalau kamu tahu sebenarnya kamu salah. Patutnya jangan bala. Kalau betul kamu salah, mengaku ya. Dalam bahasa mudah kita kata jangan tegakkan benang yang basah. Quran kata jangan macam tu. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ala innama ana basharun wa innama ya'tinil khasmu fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjati min ba'din fa aqdiya lahu faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin innama hiya qit'atun minan nar falyahmilha aw liyadharha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya aku ni manusia. Nabi kata dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya aku ini manusia. Apa maksud aku ini manusia? Nabi tak tahu benda gaib. Nabi manusia. Nabi bukan Tuhan. Nabi tak tahu benda gaib. Nabi tak tahu isi hati orang. Bukan kemampuan dan bukan hak Nabi pun. Nabi pun manusia. Cuma dia ni istimewa dia menerima wahyu dari Allah. Lalu kedudukan Nabi dengan manusia, dia lebih daripada manusia yang lain. Tapi banding dengan Allah, Nabi tetap manusia. Tak sampai pun level seperti mana yang Allah ada. Sebab tu Nabi larang orang kata, Nabi larang orang puja dia seperti mana orang Kristian puja Nabi Isa. Siapa yang tiba-tiba dia kata Nabi boleh tunaikan hajat kita, pergi doa di kubur Nabi, maka itu sebenarnya adalah satu kesalahan yang besar. Sebab Nabi SAW tegaskan bahawa dia manusia. Maksud dia manusia, dia kalau dia sudut hak-hak manusia, itu memang dia. Cuma dia lebih daripada kita. Banding kita dia lebih. Banding Allah, Nabi tetap hamba kepada Allah. Jadi Nabi tak tahu benda gaib. Nabi tak tahu isi hati manusia. Lalu Nabi kata, "Wa innama ya'tinil khasmu." Ada orang datang kepada aku, dia mengadu. Fala'alla ba'dakum, boleh jadi sebahagian orang ni dia mengadu kepada aku, hujah dia lebih petah daripada orang lain. Dia cakap tu nampak betul, padahal bukan hak dia. Tapi bila dia cakap, betul. Lalu Nabi dengan batas ilmu yang ada pada Nabi, boleh jadi Nabi bagi kepada orang yang salah. Nabi pesan kepada sahabat. Boleh jadi ada orang mari berhujah depan aku, dia lebih petah sehingga aku bagi kepada dia sesuatu yang bukan hak dia. Kata Nabi ni. Lalu Nabi pesan, siapa-siapa yang aku bagi kepada dia hak seorang Muslim yang lain tanpa jalan yang benar, pasal dia pandai cakap, Nabi sebagai manusia yang tak tahu benda gaib, akhir sekali Nabi bagi keputusan tu kepada dia. Tapi Nabi pesan, siapa-siapa yang aku putuskan bagi dia hak seorang Muslim secara tidak benar, maka sebenarnya ia adalah satu cebisan daripada bara api neraka. Kalau dia nak, dia ambil, dan kalau dia nak, dia tinggal. Contohnya, keputusan kata, hak ni hakmu, tapi dia tahu ni bukan hak dia. Dia kata, hakim,
sebenarnya ni bukan hak saya, biarlah dia ambil. Contohnya, pasal apa? Kalau dia tahu ni bukan hak dia, dia ambil juga. Dia sebenarnya mengambil satu cebisan daripada api neraka. Na'udzubillah. Berdasarkan hadis ni, kita faham keputusan hakim tidak menghalalkan apa yang haram. Boleh faham? Contohnya, orang tu dia memang ambil rasuah. Masuk mahkamah, dia cara pandai, lawyer gugang, akhir sekali bebas. Bukan rasuah. Contoh. Ataupun dia ambil harta secara bagian curi. Dia curi benda tu sampai masuk mahkamah, hujah, menang. Tak kena dakwa, dia selamat. Dia hanya bebas dunia sahaja. Keputusan hakim tidak menghalalkan apa yang haram. Dia mungkin bebas di dunia, tapi akhirat dia akan mendapat balasannya. Kerana yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Yang menentukan akhirat nanti adalah Allah yang Maha Adil. Itu bahaya kita. Nabi kata, Al-Quran kata ayat ni maknanya, jangan kamu ambil secara batil, lepas tu kamu pergi jumpa hakim, lepas tu hakim putuskan untuk kamu. Kamu tahu benda ni bukan hak kamu, tapi hakim putuskan untuk kamu. Kamu ambil juga, maka seolah-olah kamu ambil api neraka. Oh, sahabat-sahabat tu. Ali radhiyallahu anhu bila masuk mahkamah, dia kata tu baju besi aku. Yahudi tu kata gini. Akhir sekali bagi kepada Yahudi tu kan. Dia pun tak kata apa. Yahudi bila tengok khalifah pun begini sifat dia, Yahudi sendiri tak berani nak ambil lah, kata ni benarnya memang baju hak dia. Pasal sahabat-sahabat ni dalam bab harta nak bergaduh-gaduh ni tak pasal. Nak bergaduh hak berapa? No. Biar dia nak ambil lah. Pasal kalau aku ambil bukan hak aku, hak kita bimbang lah ni, banyak sangat lah. Ambil hak bukan hak dia. Orang hak tak layak ambil zakat. Tapi kerana dia pandai buat dokumen apa semua sekali, dapat hak. Layak ke tak dia ambil zakat? Bagi contoh. Dulu ada setengah orang bila dia takut kepada Allah, dia dulu penerima zakat, dia pun kerja, dia kaya, naik darjat dia pada asnaf, lebih dia, mampu dah. Dia pula jadi pembayar zakat. Dia pun tulis kepada majlis agama, minta saya ditamatkan daripada penerima zakat, sebab sekarang ni saya sudah tidak layak lagi menerima zakat. Alhamdulillah. Orang ni dia tahu dia tak layak terima. Ada orang dia memang tak layak pun, buat surat nak bagi dapat layak. Contoh. Buat surat nak bagi dapat layak. Jadi pemimpin atas ni dia tengok dokumen ya. Padahal ni bukan hak dia ni. Akhir sekali dia beri bantuan. Dia pun happy ya. Padahal gaji ada dah ni. Dah cukup dah. 3,000 dah ada bagi contoh. Nega semua sekali ni dapatlah tuntutan, tapi hak zakat ni terima juga. Apa hukum dia menerima zakat padahal dia tak layak? Orang kata asal barang free. Dia ingat barang free ni asal free boleh ambil. Tak, zakat ni hukumnya Allah Ta'ala bagi. Kalau dia layak dia terima. Kalau dia tak layak, jangan tiba-tiba buat dokumen biar nampak layak. Pergi jumpa dengan Tok okey sahaja. Pergi jumpa dengan Tok Ngulu sahaja. Atas lagi pusat zakat pun berdasar dokumentasi lagi. Padahal tak layak. Siapa yang buat begitu? Dahsyat. Dia bukan masalah rasuah saja, masalah mengambil harta secara batil. Ambil barang free, ambil barang orang panggil harta awam, ambil macam-macam. Kita duk nampak hak atas-atas ni, hak atas rasuah ni memanglah tak betul lah. Ni hak bawah-bawah pun kadang-kadang ada juga begitu.
Nak curi duit masjid bagi contoh, ambil duit orang. Tapi orang tak boleh nak kata apa sebab ni dia punya bahagian. Wallahu ta'ala alam. Jadi sebab tu disebut dalam hadis ni atau ayat ni kata, hadzal hadis dallat hadhil ayatul karimah wa hadzal hadis ala anna hukmal hakimi la yughayyiru syai'a fi nafsil amr. Hukum hakim tidak mengubah apa-apa status pada harta. Boleh jadi dia boleh ambil pasal hakim putuskan, tapi yang haram tetap haram. Fala yahillu fi nafsil amri haraman huwa haram, wala yuharrimu halalan huwa halal, wa innama huwa mulzamun fi zahir. Hukum hakim tu untuk memutuskan pertikaian antara manusia. Jadi hakim kena buat putusan. Hakim keputusan, selesai kes. Tapi kalau selesai peringkat mahkamah tu untuk mendamaikan urusan manusia supaya mereka tidak bergaduh lagi. Jadi yang kalah, yang menang, tapi tidak mengubah status halal atau haram. Kalau benda tu memang hak yang kalah, maka dia tetap hak yang kalah walaupun keputusan memihak kepada bukan tuan dia. Dia pun ambil, dia pun hidup. Aku ni gini-gini. Kalau memang hak dia. Ada satu kes cerita benar ni dekat kampung. Orang kampung dulu kan harta saka ni bagi dengan mulut je. Lepas tu orang pandai hak buat ni, dia pergi kat jabat tanah. Nak nulis pun tak reti kadang-kadang. Adalah 2-3 orang pandai tu bawa lah geran tu pergi. Jadi ada seorang ni, dia meninggal. Dia harta ni dapat kedua orang. Tapi hak pergi register di mahkamah ni orang lain. Kawan ni kata ni harta dia. Lepas tu dia bergaduh. Bila nak pecah tanah bergaduh. Dua orang ni dia bergaduh. Hak ni kata sepadan sekat ni, hak ni kata sepadan sekat ni. Hak ni pasal rumah asal tu duduk atas, betul duduk tengah. Jadi bila nak bagi dua, kena makanlah tangga dia sikit. Duduk bergaduh. Hak ni tangga ni, hak tanah dia lagi gini-gini. Kita kata tak apalah, kita pergi jabat tanah, putus biar dia mari hukum mana tengah-tengah dia. Pergi jabat tanah, buka geran. Nama hak kata hak dia tak ada pun atas nama. Rupanya orang lain dia letak nama dia masa tukar. Lepas pada terkejut kawan tu mati. Nak ayatnya. Zaman dulu kan. Cerita zaman dulu. Cerita lama. Lepas tu lah ni macam mana? Dia kata lah ni hak tukar nama tu dia tak nak bagi pula kepada pemilik asal, waris dia. Dia nak bagi kepada hak seorang, hak kedua sebab dia kira saudara hak ni baik dengan dia. Cerita panjang. Saya pun kata segini kan. Kalau betul hak tu hak dia, kena bagi. Sekarang ni dicari balik anak cucu dia, bagi tahu kita nak bayar. Bayar hak milik asal dia tu. Milik hak dia asal tu, walaupun kita beli dengan penama ni, hak ada atas kertas tukar nama, tapi pemilik asal hak nama dia tak ada tu, kita kena iktiraf tu nama dia, hak dia. Cari balik waris dia. Cari balik jumpa tak, tapi hubungan tak comel dah lah. Orang tu kata dia malas cara dah. Kita kata malas tak malas ni hak kalau kita nak guna tanah ni. Dia jumpa juga. Akhir sekali dia pun kita kata dia pun tak nak terima. Kita bagi ayat ke dia macam ni lah. Kalau dia tak nak terima juga, buat tawaran kepada dia, kita bayar. Ambil duit ni, kita sedekah ke masjid atas nama tuan hak yang sebenar, wakaf. Masa tu saya jadi imam Masjid Mustaqim. Alhamdulillah lah, pihak keluarga tu pun bagi buatlah kolah dekat masjid tu. Supaya adalah bahagian tuan hak yang sebenar.
Sebab urusan kadang-kadang, walaupun kalau kita pergi jabat tanah tu, tak ada pun nama dia, nama orang lain, tapi memang hak dia. Lama dulu kan gitu. Bukan ada gerak-gerak ke apa, bagi mulut je. Terutama bahagian pesaka, banyaklah. Mak dulu bagi kat dia tanah ni. Mak dulu bagi kat dia. Kalau mak tak bagi, tak ada orang dengar, saksi tak ada, dia zakat. Padahal tu termasuk harta adik-beradik orang lain. Nak kata macam mana? Dia pun pandai tu cakap-cakap akhir sekali pergi kat orang tu, betul ni hak dia. Padahal bukan. Contoh. Dahsyat. Harta saka ni pun jangan main sebab dia pindah-pindah harta tu. Kalau tiba-tiba dia lari daripada hukum faraid, bagi siap-siap adik-beradik ke apa, semua tak ikut hukum faraid. Ada hak meninggal daripada adik-beradik yang tak dapat. Contoh. Itu pun harta yang batin. Kita ni dalam bab harta, kadang-kadang kita anggap hak batil tu rasuah saja. Padahal isu-isu macam ni, Allahu Akbar, banyak sangat. Hak duit kopi tu saya cerita. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita daripada harta-harta yang batil. Biarlah kita ni tak banyak pun, tapi kita dapat secara halal. Itu kan. Nak banyak mana, nak makan banyak mana. Nabi SAW kata apa? Man istaiqadha min nawmihi fahuwa aminun fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi fala faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bangun daripada tidur, dia bangun tidur, lepas tu dia bangun di tempat yang aman, tempat tinggal dia aman. Bangun tidur, tak ada lah kata aku nak pergi, ada bom nak jatuh ke, tak ada. Ada kena serang, tak ada. Bom nuklear, tak ada. Aman je kita, aman. Aminun fi sirbihi, tempat tinggal dia aman. Mu'afan fi jasadihi, sihat tubuh dia. Bangun-bangun, alhamdulillah, Allah geliat. Sendi boleh gerak, lutut boleh gerak, pinggang boleh gerak, mata boleh tengok, telinga boleh dengar, mulut boleh cakap. Lenguh-lenguh tu biasalah. Walahu qutu yaumihi, dan bagi dia ada makanan hari itu. Seolah-olah dia diberikan dunia dan seisinya. Pasal apa? Kita nak apa? Tu je kita nak. Kalau kita dapat harta masa tu 1 bilion, mau nak makan banyak mana? Nak makan banyak mana? Banyak tu juga kita makan. Betul tak? Jadi nikmat ni, biarlah kita apa yang Allah bagi kat kita. Kemudian lebih daripada tu kita infaklah kepada orang. Dan janganlah kita terlalu tamak dalam harta dunia sehingga mengambil secara batil. Ramai kadang-kadang orang pusat zakat mengadu, terpaksa pergi turun sendiri nak cek orang betul ke asnaf. Sebab dia kata kita pergi sapa, kadang-kadang Allah, kereta pun 2 buah pakar. TV bayar mula-mula, tengok Astro masuk rumah, TV 42 inci. Ni harga TV tu berapa ribu dah. Tapi duduk dengan pusat zakat, kami tak mampu lah begini. Terpaksa turun, orang pusat zakat dia tahu. Terpaksa turun sendiri nak cek. Pasal apa? Pasal kalau kita hanya dokumentasi, ramailah orang duk minta zakat padahal dia bukan asnaf pun. Jadi kalau hak asnaf, mintalah, tak ada masalah yang Allah bagi. Hak baik, dulu dia asnaf, masuk nama, sekarang ni dia bukan, dia tulis ke pusat zakat. Kan ada viral itu kan. Maknanya orang ni dia tahu bukan hak dia, dia tak ambil. Kalau orang tahu, sebab tu dalam Islam sampai satu tahap tak ada orang nak terima zakat. Sebab tak berani. Saya bukan asnaf. Zaman orang panggil kembalinya Nabi Isa, bila ditakbir dengan keadilan,
Pemimpin dia pada masa tu pun Imam Mahdi. Kekayaan harta melimpah-limpah. Orang nak cari orang yang terima zakat, tak ada. Pasal ni, saya tak layak. Saya tak layak. Ini tak layak. Dia tak layak, tak nak terima. Zaman kita tak lagi lah. Zaman kita mari zakat. Saya boleh lah. Walaupun layak tak apalah, boleh lah. Kita bagi hari tu, saya kan selalu kita dekat Ramadan dulu, ingat tak kalau kita kata nak bagi beras kat orang kampung kan. Kita pergi kontak masjid ni, kontak masjid ni, kita cari mana asnah yang boleh terima, kita pergi hantar. Dulu kita ambil rumah. Ambil rumah tu kan. Kita ada senaran nama, tapi hak mari tak tahu mana, mari ke mana. Dia tahu barang free ni kan. Pakak beratur belakang nak ambil belakang. Dia ingat kita ni bagi rumah saya tu tukar sama dengan Tok Wakil. Padahal kita tidak Tok Wakil. Ayah kita ni kebetulan nama sama dengan Tok Wakil. Tok Wakil tu Hanifah, ayah saya Cik Pa. Jadi orang panggil Haji Pa, tu pun Haji Pa, ni pun Haji Pa. Orang ingat rumah Tok Wakil sini, tidak hamba Tok Wakil tu. Pasal kita duk bagi beras bulan Ramadan tu, dia mau ingat kita bagi beras. Orang panggil Tok Wakil bagi. Tapi gitulah lebih kurang saya nak sebut bahawa dalam agama kita, keputusan hakim tidak mengubah status halal ataupun haram. Dia boleh menutup kes untuk mendamaikan di dunia, tetapi di akhirat nanti tetap saja pemilik yang asal akan mengadu di hadapan Allah. Di saat itu Allah menghukum dengan pengetahuannya yang maha agung. Yang tak ada dokumen pun Allah Ta'ala boleh hukum. Akhirat esok tak payah bawa dokumen, surat geran ke apa, tak payah, tak ada. Selai pinggang baju pun tak bawa. Kalau baju selai kita ambil hak milik orang, tak ada resip, tak ada gapo pun, dia boleh tuntut depan Allah. Satu butir padi berberas kita makan, bukan milik kita, tak ada resip, tak ada gapo pun, Allah boleh hukum. Ini keadilan yang maha agung. Dan malam ni tak boleh nak buat apa, pasal apa, tak ada dokumen, tak ada resip, nak kata gapo. Tak. Kita nak tuntut balik. Orang jual barang tak betul. Dia pun tengok, waranti dah tamat dah, begini. Dia alasan waranti dah, dokumen tak betul lah, begini. Tak boleh. Tak ada resip, tak boleh claim. Padahal memang dia tahu barang dia. Dia tahu barang dia salah dan sebagainya. Ataupun orang tu dia buat resip palsu ke apa semua dapat. Akhirat nanti tak payah bawa semua tu, tak payah. Tak ada. Allah tak perlu walau satu resip. Allah Ta'ala cukup tutup mulut, dia tanya tangan. Betul tak tangan mu ambil? Tangan pun kata gini. Malaikat bawa catatan amalan. Ni malaikat tulis gini. Betul tak? Nak katakan apa lagi? Maha adilnya Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab tu, saya kalau urusan dunia kan, orang nak tipu, nak gapo, ikut demo. Orang tak nak bayar hutang, ikut demo. Kita nak juga duit kita, tapi kalau siapa kita kena merayu-rayu, siapa pekat kita siapa sakit kepala tak boleh buat kerja lain, ikut demo bahasa kita kan. Orang nak tipu, orang nak kata kita macam-macam, orang kata pula macam-macam. Ikut demo. Tak ada apa kita pasal apa? Akhirat esok aku tak bawa apa, tak payah bawa tape recorder. Hak mu kata kat aku tu, tak ada tape recorder pun tak apa. Allah Ta'ala tanya, betul tak mu kata? Kerana malaikat gini. Tak payah. Di hadapan Allah, semua hak kita akan ditunaikan. Yang penting kita hari ni kena takut, jangan ambil hak orang tu je. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil batil wa antum ta'lamun. Kalau kamu tahu kamu ambil hak orang, bukan hak kamu, habis.
Ha. Bahaya, takut kita. Semoga Allah Ta'ala, hak kita tersalah, tersilap tu mesti ada. Kita minta ampun, kita banyakkan sedekah. Boleh jadi sedekah tu boleh menutup kekurangan-kekurangan. Hak benda-benda kecil lah. Kalau siapa banyak-banyak tu, hak kena pergi selesaikan. Belum kita mati, selesai ke. Hak kita tak mampu je tak ada. Hak kata, kalau tak mampu jua pupar dengan Tuan Asal, pergi ke masjid, wakafkan sesuatu. Bagi ya Allah, hak ni aku mampu. Tuan dia tak nak terima dah ni, duit ni. Tuan dia tak nak terima, malah cara dah apa. Tapi hak ni aku nak minta maaf dengan dia, tapi dia tak nak terima. Lagu mana? Ambil harta tu, wakafkan satu tempat. Semoga Allah Ta'ala akhirat nanti di hadapan Allah, dia tuntut hak, ya Allah begini. Memang aku nak bayar atas dunia dulu, tapi pihak keluarga dah tak nak. Aku ambil harta tu, aku wakafkan pada masjid. Ya Allah, semua pahala wakaf hari ni aku bagi kat dia. Agak-agak adalah juga jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haribat akhirat ni jangan main. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua. InsyaAllah kita sambung minggu depan lah pula, hari Isnin. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan. Tutup dah. Tak ada tak apa lah, tutup dah. Kalau kita kata kita malah cara. Ada dua keadaan lah. Satu, kita nak halalkan. Pasal kita tak nak cerita panjang akhirat nanti. Boleh, tak ada masalah. Makna dia pun di akhirat nanti tak akan ada kaitan dengan kita, sebab kita dah maafkan. Kita dah maafkan dia. Pasal kita dikir halal. Cuma di akhirat nanti hak untungnya kita. Sebab hak-hak dulu yang dulu tertahan, Allah Ta'ala akan tukar jadi pahala sebab kita dah bagi waktu di dunia. Okey, kita kan pengadilan akhirat ni cara dia, pertama kita mengadu hak kita. Bila kita mengadu hak kita, kita tak dapat di dunia, kita ambil pahala dia, mari kita. Habis pahala dia, ambil dosa kita, bagi kat dia. Itu cara bagaimana bagi pengadilan akhirat berlaku. Tapi kalau kita tak maaf di dunia, dia maaf di dunia, akhirat nanti sampai kita tak perlu ambil pahala dia. Sebab di sisi Allah, kemaafan yang kita bagi itu dah ada pahala yang besar di sisi Allah. Tak perlu kutip dah pahala dia. Tiba-tiba tengok akaun kita, apa ni mari? Kerana kemaafanmu terhadap saudaramu yang begitu besar. Jadi kemaafan juga besar peranan dia. Kalau kita tak nak, kalau kita kata aku memang tak, kita pun tak berhajat dah mana kan. Ada setengah memang dia tak boleh halalkan sebab dia memang ada keperluan kepada harta tu. Dia memang nak harta tu, dia tak maafkan, memang dia nak. Jadi sampai ke dia mati, dia mengharap sampai dia mati. Maka akhirat nanti dia akan tuntut di hadapan Allah. Tapi kalau dia kalau ada kemampuan, harta tu pun dia tak berhajat padanya, halalkan. Pertama, urusan akhirat kita jadi mudah. Yang kedua, kita membantu saudara kita seorang Muslim dalam kepayahan. Yang ketiga, gantinya jauh lebih besar daripada yang kita harapkan. Dunia dah. Sebab dia dikira amalan dunia, bukan tuntutan akhirat. Bila amalan dunia kita buat, dia ada kaedah gandaan pahala. Akhirat nanti kita dapat hak dia tu buat, dapat. Tapi amalan di dunia lagi dahsyat, besar pahala dia berbanding akhirat. Jadi kalau dalam kemampuan kita setakat RM10, RM50 kata, apa gilah. Ada setengah orang nak mari minta hutang, ustaz, saya nak berhutang ustaz RM100 boleh tak? Gini. Ginilah, tak payah berhutang lah. Aku takut kalau berhutang tak boleh bayar. Ambil lah. Ataupun mula-mula dia berhutang, tak faham? Ikut biarlah. Kalau ada duit bayar, tak ada duit ke halal lah.
Hmm. 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 Kita minta ampun dengan Allah. Kita buat amal banyak-banyak. Lepas tu kita buat kebaikan mungkin yang dia tak tahu. Kita bagi sedekah untuk niat dia kau. Dan dia hak kemaafan ni memang kalau dengan manusia itu hak dia. Itu hak dia. Sebab tu kita jangan kata mudah-mudah nak buat salah lepas tu kita minta maaf. Aku dah minta maaf dia tak. Isu dia ialah sebelum kamu buat salah pun kena fikir dah. Bukan soal bila kita minta maaf wajib dia minta maaf. Kalau gitu baik kita lepas apa-apa minta maaf ya. Dia tak maaf salah dia. Tak boleh. Isu dia kita jangan buat salah dengan orang. Nombor satu sekali. Kalau dia tak nak maaf kat kita, itu hak dia. Tapi kalau dia kata I forgive you but I tak lupa. Tak apa. Mudah-mudahan kita lafaz yang keluar daripada mulut dia tu betul tak biar resik. Sampai akhirat kata ya Allah aku dah minta maaf dengan dia dan dia kata I forgive you. Tapi saya memang tak boleh lupa tu tak ada masalah. Kesalahan manusia ada orang memang tak boleh lupa. Ada. Contoh. Panjang macam ni. Tapi tak apa, pukul 8 budak ni start. Contoh. Hukum bunuh balas kan? Hukum bunuh kisos. Antara perkara yang boleh membebaskan seorang daripada kisos adalah kemaafan waris. Tidak dibunuh balas. Kemaafan ni ada macam-macam syarat. Saya boleh maafkan kamu dengan syarat kamu tidak lagi duduk di Madinah sebab saya tak boleh tengok muka kamu. Saya teringat kepada anak saya. Tapi saya maafkan. So dia maaf tapi dia tak nak tengok dah muka orang tu sebab dia terlalu perit untuk dia ingat balik peristiwa yang berlaku. Tapi orang tu tetap dibebaskan. Bebas. Sebab dia dah bagi kemaafan dia. Cuma perit di hati tu perasaan manusia kita. Dia maaf kat kita. Maaf ke tak? Maaf. Tapi gitulah aku tak boleh lupa. Maaf ke tak? Maaf. Tak apalah kalau gitu. Kita pun untuk melupakan dia kesalahan tu mungkin kita buat baik kat dia dan sebagainya. Tapi kemaafan tu sudah ada di sisi Allah. Kita kata ya Allah aku dah minta maaf dengan dia dan dia kata maafkan aku. Kita berujar dengan Allah macam tu lah. Sebab kita bukan nak kata sebab kita akan berhadapan di mahkamah Allah yang maha adil. Jadi takut cerita benda ni. Kita kena ada alasan depan Allah, jangan alasan dengan manusia. Apa saja kita buat hari ni, apa alasan depan Allah? Takut tak? Takut, memang takut. Dengan manusia kita boleh jawab macam-macam. Dengan Allah jadi biar kalau nampak di sisi manusia kita tak betul. Ada ramai manusia tengok tak betul dia ni sembang, cakap je sedap. Contohlah. Tapi kita ada alasan yang kita kata kalau Allah Ta'ala tanya aku nak jawab macam ni. Yang tu biarlah orang nak kata apa, kita ada alasan kita di hadapan Allah. Jangan ada alasan dengan manusia tapi tak ada alasan depan Allah. Hak tu takut. Alasan dengan manusia panjang dia punya alasan. Bila Allah Ta'ala tanya tergebir-gebir tak boleh nak jawab. Pasal alasan di depan manusia tu adalah alasan yang dibuat-buat, bukan alasan yang betul. Jadi kalau dah maaf, tak boleh ingat, tak boleh lupa, tak ada masalah. Macam Wahsy tu kan, yang bunuh Hamzah tu. Nabi maafkan dia. Cuma Nabi tak ada tengok dia. Sebab Nabi teringat sedih dia pada tu. Ada orang kata saya tu, Ustaz, saya nak maaf ke dia tapi boleh ke tak? Saya nak jetik dia juga sekali. Ada orang itu. Saya kata tak boleh pukul, tak boleh balas gini. Tak. Dia kata Ustaz memanglah kita nak maaf tapi kalau maaf saja tak berasa nak jetik juga sekali. Boleh tak? Saya kata itu balik kepada hati masing-masing. Ada orang hati besar, dia maafkan. Kalau dia tak boleh lupa, kita buatlah baik kepada dia. Mudah-mudahan dia melupakan. Dan kalau dia tak boleh lupa juga, mudah-mudahan kebaikan yang kita buat tu boleh. Sebab kita ada timbangan neraca amalan. Baik kita akan ditimbang, buruk kita pun akan ditimbang. Kita bukan mengharapkan timbangan buruk kita kosong. Mustahil lah. Mustahil timbangan buruk kita kosong. Tapi yang kita harapkan
agar Allah memberatkan timbangan kebaikan kita. Mungkin amalan kita pun sikit, hak belah baik pun sikit juga, tapi mudah-mudahan Allah memberatkan dia. Apa benda yang boleh memberatkan dia? Keikhlasan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah, pergantungan kita kepada Allah. Itu yang memberatkan timbangan. Seorang yang ikhlas kerana Allah, mungkin sedekah dia RM1 je, tapi bila dia buat ikhlas kerana Allah, RM1 dia tu boleh lebih berat daripada 1,000,000 orang lain, kerana keikhlasan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.